Okay, kita buka SPSS. Saya guna SPSS 20. SPSS 20 ni, tapi kalau yang lain guna SPSS version yang kurang lama sikit ataupun lebih advance, tak ada masalah. Sebab apa kita belajar ni hanya basic saja, dan minggu depan kalau kita ada rezeki kita belajar regulation pun masih guna SPSS yang lama-lama pun tak ada masalah. SPSS 5 ke 10 ke tak ada masalah. Cuma perbezaan dia mungkin kalau kita guna SPSS yang berbeza version dia, mungkin dia tak sama dari segi interface ataupun box dia, mungkin saya pilih belah kanan, yang version lain belah bawah, ataupun mungkin certain tu klik tu tak ada kat situ, so nak explore kat mana, mungkin ada hidden stick somewhere. Itu sajalah beza dia. Okay, so dalam SPSS ni, saya delete balik ya. Okay, saya delete balik yang ni. Okay, untuk delete variable, saya delete sini lah. Okay, boleh highlight saja dan klik delete. Tekan delete. Okay, so mula-mula kita jumpa dia adalah pada data view kat bawah ni. Saya punya bawah ni saya tak reti macam mana nak hide dia. Nampak kan sini data view ni. So ada menu bar, toolbar. Okay, kemudian ada var ni. Ini bukan variance tapi variable. Ini adalah case, number of case. So kalau kita buat survey, tak perlu tulis nama ke, tak perlu tanda case pertama, responder pertama, tak perlu, kita follow yang ni saja. Okay, kemudian variable view. Okay, oleh kerana sekarang ni tak ada variable apa-apa, so var ni semua dia tak highlight, dia macam pudar. Okay, dia tak menyala. Kalau pergi pada variable view, yang sini tab nombor 2 ni, okay, ini adalah kita nak letakkan variable kita dan detail mengenai variable tersebut. Contohnya saya ada 3 variable, iaitu tadi saya letak age, kemudian saya ada height, kemudian saya ada tekan weight. Okay, so kalau tengok dekat kolom nombor 2 type, okay, ini semua numeric, sebab kita masukkan angka-angka ataupun still value. Tapi katakan age ni kita buat kategorikal, dewasa, warga emas, so kita nak tulis alfabet. So kita boleh klik dekat sini and then pergi dekat string. Okay, sebab certain version dia kena klik string dulu baru boleh dia type alfabet tersebut. Setengah version boleh direct. Okay, ini hanya lebar bagi setiap kolom ni sebut. Okay, ataupun just drag saja, tak ada masalah. Decimal ni adalah decimal point katakan 2, maknanya belakang ni kalau pergi data view, contohnya responder pertama age umur 15, height dia mungkin 40 cm, kemudian weight dia mungkin 36 kilo. So nampak tak kat belakang ni ada dot 00. So because of kita set dekat variable view, dia adalah decimal 2. Kalau age ni mungkin kita boleh biasanya tak ada decimal lah, 0. Kalau height dengan weight ni biasanya ada decimal point. Okay, so perbezaan dia di sini nampak 15 dah hilang 00 bila kita set decimal point dia 0. Tak ada decimal point. Label, contohnya kalau kita buat questionnaire, section pertama A, demographic kan. Kemudian section kedua B, pasal test ataupun research kita. Contohnya satisfaction. Ada statement dia. Saya ini facility yang disediakan universiti ini adalah bagus, modern dan sebagainya. So kadang-kadang kita label variable tu sebagai C1, iaitu statement 1. Tak nak panjang kan? Ataupun stat 1, satisfaction 1. Okay, label dia mungkin kita boleh paste dekat sini the whole statement untuk kita recall nanti. Okay, kalau nak tulis. Kalau tak nak tulis tak apa. Contohnya age ni, age of the patient. Okay, ini hanya untuk kita recall. Nanti mungkin bila kita ada banyak sangat variable, kita akan lupa sebenarnya apa C1, C2. Apa sebenarnya set 1, SAT set 2. So kita boleh rujuk pada label ni. Okay, so value ni contohnya kita ada gender. So bila gender ni kita boleh set di sini value dia. Okay, saya rasa ada delivery lah bawah tu, dah cedok horn dia. Okay, so gender bawah dia ni biasanya lelaki perempuan, kita boleh buat coding dia. Lelaki value dia 1. Okay, 1 tekan je tag male, tag enter, which is tag. Kemudian 2 tag female and then enter. Okay,
So dia sebab 2 decimal point kan, so buang. Okay, so data view mungkin gender dia daripada kita type je female, male, female, lelaki, perempuan, mungkin yang ni lelaki kita just type satu saja. Dia sebenarnya coding bagi lelaki. Okay. Kemudian kalau dia missing value tak apa yang ni. Okay, measure yang saya masukkan tadi, kita boleh set contohnya age kita adalah scale. Okay, kalau jantina itu lebih kepada nominal, categorical. Okay, kalau ada Likert scale, kita boleh buat dia sebagai ordinal. Okay, tapi kalau tak sure ataupun boleh saja unknown ke ataupun pada dapat result tu tak cantik ke, adakah saya salah kat sini, tak ada masalah, dia tak effect pun kita punya output tu. Okay, so untuk kita tengok descriptive dan lain-lain tu, saya ada data kat sini demo. Ya. Okay. So macam mana kita nak masukkan data daripada Excel? Sama ada kita namakan name, gender, height. Okay, namakan kat sini. Dan ni age, height, weight kan? Okay, mungkin kita boleh edit kat sini. Name semua tu, tapi name tu tak perlu. Okay, mungkin weight dengan height saja. Okay, kemudian data tu kita boleh copy. Okay, copy daripada sini, kemudian pergi ke sini. Ataupun cara lain, kita boleh pergi pada file. Kita boleh pergi pada open and then kita boleh cari data tersebut. Kalau kita pernah save output daripada SPSS ke kat sini. Okay, syntax ni lebih kepada command. Okay, ni jarang lah, ni biasa lebih advance. Kita pergi pada data and then kita browse data kita kat mana. Okay, kalau SAV saja, mana dia detect yang SAV, boleh buka SAV. Macam mana nak buka directly daripada Excel? Setengah orang tu dia memang copy paste and then dia type variable satu-satu. Jangan kat sini pergi pada Excel. So bila Excel dia boleh detect file Excel tu dan boleh masukkan dalam kita punya ni. Okay. So contohnya lah saya buat cara copy paste. Okay, so saya buang semua ni. Okay, jadi saya untuk delete variable tersebut, sama ada delete satu saja, tekan delete ataupun boleh delete semua sekali. Okay, so tak ada kan. Okay, so katakan saya copy gender dengan height ni. Ni saya paste. Okay, paste Ctrl V, copy Ctrl C tadi. Paste. So dia tak ada detect variable apa saja, apa ni, dia hanya data saja. So pergi pada variable view. Okay, tadi kita punya data adalah gender dengan height kan. So type dekat sini gender sama ada full ataupun GEN. Okay, sebab dia mesti dalam one word. Dia tak boleh dua word ada space. Kalau nak guna two words untuk variable name, kena ada underscore ke bawah tu ataupun sambung terus. Dia tak boleh ada space untuk variable name. So kat sini saya pupuk gender. Okay, kemudian height tadi. Okay. Tak ada masalah walaupun string kat sini, setengah version dia tak kisah, boleh je ataupun nak tukar memori pun boleh. Okay, sebab dia still boleh view dekat data view tersebut ni, sini. Kemudian oleh kerana gender, kita kena letak label dia. Okay, value 1, female, male. Bergantung nak buat satu male, satu female pun tak ada masalah. Cuma biasanya orang buat, satu tu adalah untuk male, dua tu untuk female. So kita kalau boleh ikut yang biasa orang buat supaya orang tak confused. Okay, klik OK. Okay. Seterusnya saya dah kurang buka slide ni. Saya ada print slide kat sini. So saya just refer saja supaya nak kurangkan saya macam spreadsheet banyak kali tu. Okay, so sekarang apa kita nak buat adalah siapa ada slide tu boleh juga buka yang PDF file yang saya bagi tu. Okay, pertama sekali dia kat sini dekat slide tu sorting the data. So macam mana kita nak sortkan data? Kalau tengok dekat sini data view, okay, gender kat sini dia sebenarnya ada nilai yang tu, so kita copy sekejap. Okay, sebab kenapa dia tak nampak kat sini kan? Sebab variable view tadi bagi gender tu kita ambil numeric. Sedangkan tadi kita buat female male kan? So buat balik string, okay. Kemudian okay.
Kemudian pergi data view. Okay, string pula numeric. Okay. Nak masa, copy je semula ini. Yes. Control V paste yang kita keluar. So sekarang ni kita nak dia, mungkin kita salah dekat ni tadi kot. Saya salah somewhere kat sini. So saya tak nak cari kat mana tu, saya just delete baru Okay, pergi pada variable view. Kemudian yang ni gender. Okay. Okay, kalau nak coding boleh coding semula. Ataupun biar saja pun tak apa. Okay, sekarang ni kita nak sort data. So untuk sort data, kalau tengok dekat sini ada nilai dia turun, kemudian naik, turun, naik. Macam mana kita nak sort kan dia ataupun nak sort gender, male dulu kemudian female. And then sorting berdasarkan yang tinggi ke rendah dan lain-lain. Okay, so caranya adalah okay, pergi pada data sini. Kemudian sort cases ini. Okay, dalam slide tu dia kata name of student. So tadi kita tak copy name of student. So kita sort berdasarkan height dulu. Okay, so masukkan height. Okay, certain version double click pun dah okay. Kemudian sama ada nak rendah dulu ke tinggi ataupun tinggi dulu, descending ke rendah. Kita tekan ascending. Klik OK. So dia akan rearrange lah. Okay, tunggu kejap So nanti dia akan rearrange. Okay. Bila kita start buat arahan kepada SPSS ni, okay, start working pada SPSS, dia akan keluar satu lagi output. So ada dua output. Ini adalah output untuk output window untuk kita trace history setiap benda yang kita buat, dan juga ini adalah output untuk data, okay, ataupun data editor. Nampak tak kat sini data editor. Okay, yang kedua tadi adalah output. Okay, yang ni. So apa kita buat yang pertama adalah sort cases by height. Okay, sebab tu dia keluar tu tadi. Okay, banyak sangat ni dia keluar balik sebab tadi saya tekan banyak dia slow kan. Okay, so nampak tak? Sekarang dia daripada rendah ke tinggi. So daripada tinggi ke rendah maknanya descending. Katakan sekarang kita nak buat untuk, kita nak sort untuk gender pula. Okay, so pergi pada data, kemudian sort cases. Okay, kemudian buang yang ni, masukkan gender. Okay, kalau kita tekan ascending, maknanya dia akan pergi pada F dulu baru M kan, female dulu. Kalau descending, dia akan pergi pada male dulu. Okay. So nampak tak, male and female. So the second work yang kita buat adalah sort cases by the gender. Okay, seterusnya kita nak transform data. Kadang-kadang data tu, data kita tak normal. Test for normality yang kita akan buat nanti So macam mana nak buat data kita normal? Mungkin salah satu caranya, selain daripada kita meningkatkan number of respondent, and size, sample size, kita juga boleh logkan variable kita. Okay, log ke ataupun ada setengah case dia buat square root. Okay, so macam mana kita nak buat log? Contohnya sini ada height. Kita nak create another variable, log height. Nak kira manual pun boleh log. Okay, natural logarithm untuk height ni. Tapi leceh. So kita buat automatic guna transformation sini. Okay, so transform compute variable. Okay, yang ni adalah nama variable baru yang kita nak tulis. Katakan log height. Okay, ataupun log tak kisah. Okay, so sebenarnya apa kita nak bagi tahu dekat SPSS nak generate apa. So itu adalah log ln. Ln tu dia dah faham lah log. Okay, ataupun log tak kisah. Dalam kurungan, okay, double click height. Tutup kurungan, klik OK. Okay, so kita tanya output ni tak ada masalah. Okay, nampak tak? A new variable is created here. Tadi ada